yang yakni orang yang akil, balik, lagi merdeka. Itu syarat. Lagi mustautin. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Masalah 40 orang ni. Satu, dia nak orang tu yang merdeka semua. Yang kedua, orang tu lelaki-lelaki tu ceradah tu. Yang ada akal semua. Yang qari semua. Ataupun yang ummi. Tapi ummi pun boleh juga. Makmum lah. Mana 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Ummi pun boleh. Itu syarat 40. Kalau kita tengok dalam kitab Qalyubi ataupun kitab Muhalli, 40 orang yang kamil di situ maknanya dia berat sikit situ. Ada ibarat dalam kitab Qalyubinya syarat 40 orang yang kamil bisyarti ayyakunu sihhata imamati kullim minhum lil arba'ina. Apa maksud? 40 orang ni boleh bergilir jadi imam pergi mari. Tu banyak, tu berat sikit. Maka hari ni susah kita nak cari syarat yang disebutkan oleh pengarang kitab Muhalli itu. Dia kata 40 orang ni mesti boleh bergilir jadi imam pergi mari. Mung imam boleh, aku pun boleh. Mana semua tu kena pandai hukum belakang. Maka hari ni susah kita nak carilah. Kerana suatu masjid kalau 100 orang pun tak boleh pergi jadi imam pergi mari. Ada setengah yang tak pandai. Itu syarat yang kamil. Maka jika ada di dalam 40 itu yang tidak sah sembahyang. Seperti ada setengah tidak tahu membaca Fatihah. Setengah tak pandai Fatihah. Yang ini tidak kena membaca setengah daripada huruf Fatihah. Jika taksir pada belajar. Maksud taksir pada belajar ni mana dia tak belajar lah, salah. Maka iaitu tidak sah sembahyang dirinya. Dia sendiri pun tak sah sembahyang. Apakah lagi nak sah Jumaat. Ataupun orang ummi yang taksir pada belajar. Dia ummi tapi dia betul tak mengaji. Maknanya kalau dia ummi tapi betul-betul belajar cuma tak dapat juga. Itu sah sembahyang diri. Kalau ummi dengan sebab tidak belajar, demikian juga tidak sah sembahyang dirinya. Tak sah juga. Maka tak dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq dua Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Semua ittifaq dua tetap boleh. Mana nak bilang tak cukup, nak bilang cukup 40 tak boleh dengan mereka. Dan jika tiada taksir pada belajar, maksud tiada taksir ni dia betul-betul sungguh-sungguh belajar tetapi tak dapat juga. Usaha habis usaha tak dapat juga. Tu tidak taksir. Tiada dapatnya sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh-sungguh ia. Kalau usaha lagi pun tak boleh juga. Usaha pula pun tak boleh juga. Sekira-kira lemah daripadanya. Wasa lemah nak belajar dah. Nak sebut huruf pun tak boleh dah. Dan tidak taksir pada belajarnya. Maka sah sembahyang dirinya. Bila sah sembahyang diri ni, adakah boleh kita nak bilang 40 sama dia? Jawabnya, maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilang 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya dan imamnya itu qari yang kena, mana yang betul membaca Fatihah. Boleh kita bilang 40 juga. Maknanya kita nak bilang 40 ahli Jumaat ni nasbah kepada ummi ni, kita tengok. Kalau ummi yang tidak belajar, tak boleh bilang. Kalau ummi yang betul-betul belajar tapi nak sebut tak boleh lagi, maka mengikut pendapat Syekh Ramli mengatakan boleh kita bilang 40 sertanya. Itu bilangan Jumaat. Dan segala bacaannya yang wajib daripada tahiyat, takbiratul ihram dan lain. Itu pendapat Syekh Ramli. Kata Syekh Ibn Hajar tidak sah Jumaat dengan ummi. Nak bilang tak boleh. Dia nak buat tapi kita nak bilang 40 tu tidak boleh. Dan orang yang tidak kena bacaan yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu. Jikalau bukan imam dan khatib sekalipun, tak boleh juga.
Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekalian perbuatan Jumaat daripada rukunnya, syaratnya, sunatnya, wajib sekaliannya. Itu pun anis sah dibilangkan. Jadi satu orang dia sembahyang Jumaat, ahli Jumaat dah. Jadi dia tak dapat nak bezakan yang mana fardu, yang mana sunat. Cuma yang dia i'tikad kata semua perbuatan Jumaat ni adalah wajib semua. Boleh kita bilang. Jadi bab ni dah sebut lepas pada masalah mengetahuikan kafiat solah dulu. Dah sebut lepas lagi dah. Ataupun setengahnya wajib, setengahnya sunat. Tetapi jangan dibezakan setengah daripadanya. Dan kita beza, tapi di kalangan perbuatan jemaah tu ada yang wajib, ada yang sunat. Sekira i'tikad yang wajib, sekira-kira i'tikad yang wajib itu dikatakan sunat. Jangan. Dengan ittifaq dua syekh itu, Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Maka manakala diperoleh segala syarat jemaah, maka sahlah Jumaatnya. Jadi kalau tempat yang tidak adanya syarat sana itu, kita buat zuhur lah. Kalau mengikut pendapat kaum tamak Syafi'i, akan siapa pembahasan dia lah, masalah ni orang tak cukup lagu mana kita nak buat Jumaat juga. Maka banyak akwal ulama yang mengatakan dalam pendapat kaum qadim Imam Syafi'i pun ada sebut, ada muzahak lain. Pada muka surat 322 tu kita ada sebut penjelasan tentang ahli Jumaat. Kalau kata 40 riwayat siapa, ada yang mengatakan 2 orang serta imam pun boleh Jumaat dah. Ada sebut depan tu, insya-Allah kita baca betul lagi. Maka manakala sahlah Jumaatnya, jangan lagi ia iringkan dengan zuhur. Bila Jumaat sudah sah, tak payah kita iringkan zuhur selepas pada Jumaat lah. Kemudian daripada nyonya Jumaat. Dan tidak dituntut lagi semaya zuhur. Dia tak suruh dah. Karena Jumaat itu ganti zuhur. Maka tiada dituntut di dalam satu waktu 2 fardu. Satu fardu cukup lah. Tetapi haram perbuatannya. Kalau kita buat juga haram. Tak dapat pahalanya. Tak dapat pahala saja boleh tahan lagi. Tetapi berdosa ia. Itu lagi teruk. Lagi berdosa pula. Kerana tidak dikerjanya demikian itu pada zaman Nabi SAW. Masa Nabi tak pernah dilakukan seperti demikian tu. Dan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin pun tak pernah buat juga. Dan orang mutakaddimin, ulama-ulama dahulu dan mutaakhirin, ulama-ulama yang terkemudian pun tak pernah melakukan sesuatu itu. Dan orang mempunyai ilmu, semua tak ada siapa dia buat. Dan tiada pula satu negeri yang muktabar, tak ada siapa buat juga ni, seperti Mekah dan Madinah. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Di Mesir ada berlaku. Mesir tu, Mesir Kahirah. Sembahyang Jumaat. Kemudian diiringkan dengan sembahyang zuhur. Kemudian daripadanya. Sebab apa ni? Dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya di beberapa tempat. Di Mesir dah berlaku zaman tu. Jadi bila Jumaat tu sini, Jumaat situ, Jumaat kat sana, Jumaat tak. Selepas pada Jumaat, mereka iringikan dengan zuhur semula. Di Mesir lah. Di Mekah, Madinah tak ada berlaku masa tu. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab ahlinya. Ada Syafi'i, ada Hanafi dan Maliki. Dia mazhab dia banyak Abang tu iringi zuhur tu. Ni Hanafi, ni Syafi'i. Lagi pula sangat banyak makhluk. Manusia lah makhluk ni. Tempat penduduk yang paling ramai di Mesir kan. Dalam bandar Kahirah saja tu, berapa puluh juta dah. Rakyat dia dalam bandar saja 18 juta ke berapa. Penduduk dia di tempat ramai. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat. Nak himpun buat satu tak boleh. Dan 2-3 tempat. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun. Maksud dengan dusun mana qaryah lah. Bukan dusun deria gitu tak. Takut dusun ni. Mana qaryah lah. Kampung dia panggil. Dalam Hanafi boleh berbilang Jumaat. Mau nak buat situ boleh. Tapi syarat kena 40 dalam mazhab Syafi'i. Dalam Hanafi tak syarat. Dan jikalau ketiadaan sesak sekalipun. Maksud sesak ni makna ramai sangat. Walaupun tak ramai pun tak apa. Satu masjid kita kata teluh 200.
Kalau orang sampai 300, dia panggil bersesak. Penuh sangat. Maka Hanafi kata tak syarat bersesak dak. Masjid ni tak penuh pun tak apa, nak buat tempat lain sudah, tak ada masalah. Tu dalil Hanafi lah, ada Hanafi. Mana sini Syada'ud ni, dia alim dia ni bukan setakat Syafi'i dak ni. Nah, Hanafi dan Maliki pun dia ada sebut juga sini. Maka tatkala itu berkandaklah oleh orang bermazhab Syafi'i mengulangi sembahyang zuhur. Sebab tu di Mesir dia buat zuhur selepas daripada Jumaat, kemudian daripada sembahyang Jumaat. Sebab berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak. Adapun kalau berbilang Jumaat dengan sebab penuh masjid, tak ada tempat nak sembahyang, dalam mazhab Syafi'i sendiri pun mengatakan boleh kita berbilang Jumaat. Nak buat lagi pun boleh. Akan sebut depan tu. Ataupun banyak berbilang-bilang kerana memeliharakan kaul dan perkataan ataupun pendapat yang mengatakan tidak sah berbilang Jumaat satu negeri sekali-kali. Ada mazhab yang mengatakan satu tempat ni tak boleh sama sekali kita nak berbilang Jumaat. Mesti kena himpun satu je. Untuk memeliharakan hak tu, bila berbilang lalu tu selepas daripada Jumaat, maka diiringikan dengan zuhur semula. Itu benda dan sesuatu yang berlaku di Mesir zaman tu. Sekarang ni wallahu alam lah tu. Sama ada sesak satu masjid ke ataupun tidak. Masalah berbilang Jumaat. Kadang-kadang satu kampung 2 Jumaat. Waktu Jumaat tu, hak ni Jumaat ni. Ada macam-macam hari ni tak. Kadang-kadang satu surah ke satu surah tu bukan jauh pun. Panggil dengar suara. Tapi buat suku-suku. Lagu mana masalahnya. Maka hasil pada masalah Jumaat yang berbilang satu negeri ataupun satu dusun tidak sunyi daripada 2 perkara. Ni kena beringat. Tak sunyi 2 ni. Ada kalanya kerana hajat sesak. Kadang-kadang kita buat Jumaat 2 sebagainya kerana penuh masjid berdoa. Apa kita kata tadilah. Yang teluh 200, hadirin mari semua 300. Maka tak teluh masjid. Terpaksa kena bagi 2. Satu. Hak tu boleh ke tak boleh? Maka diharuskan berbilang qadah hajaknya. Boleh kita nak buat Jumaat satu lagi. Atau kaum yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, boleh kita berbilang Jumaat dengan sebab penduduk tu terlalu ramai, tak padai dengan masjid yang kita ada. Boleh buat Jumaat lagi setepak boleh. Boleh. Maka sahlah segala Jumaatnya. Jumaat hak ni pun boleh, hak sah lagi pun sah juga. Dua-dua. Sama ada yang dahulunya ataupun yang kemudian ataupun bersamaan. Jumaat jatuh dulu ke, nasbah dulu kemudian nasbah takbir. Jumaat hak ni takbir dulu, Jumaat yang ni takbir kemudian, ataupun dua-dua Jumaat takbir serentak sekali. Sah semua. Sah belakang. Tetapi sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian atau bersamaan. Masalahnya gini. Kita bubuh kata masjid yang kita ada ni, kita buat Jumaat. Kemudian kalau kita kira penuh masjid ni, lebih kurangnya 300 orang. Tiba-tiba ahli Jumaat mari sampai ke 500. Tak ada tempat nak sembahyang Jumaat. Maka hukum fiqahnya boleh kita becek dan kita buat ke Jumaat satu tempat lagi. Ikut di mana pun, dekat pun tak apa, jauh pun tak apa. Bila boleh buat Jumaat satu lagi tu, kadang-kadang kita takbir Jumaat, imam takbir mula-mula tu dia suku masing-masing takbir. Hal ni takbir jam pukul 1.30, yang nun takbir jam pukul 1.40. Maka dua-dua Jumaat tu sah belaka dua-dua. Ada kala takbir tu sekali. Sini Allah, sini pun situ pun Allah. Sah belaka dua-dua. Patut iring zuhur tak? Jawabnya di sini sunat diiringikan zuhur yang jatuh kemudian, yang jatuh bersamaan. Adapun yang jatuh dulu mula-mula takbir, maka tak sunat iringi zuhur. Itu masalah dia. Kerana hendak memeliharakan kaum yang tidak mengharuskan berbilang-bilang tu. Sebab tu diiringikan dengan zuhur. Hak ni zuhur, hak ni kena niat zuhur, bukan niat Jumaat dak ni. Hak ni zuhur terus. Cuma kita buat Jumaat dah tadi. Dan yang jatuh dahulu itu haram ia iringkan zuhur. Hak jatuh dulu ni mana hak takbir mula-mula. Hak tu haram buat zuhur lah. Kemudian pada Jumaatnya.
Karena sah jemaahnya dengan tidak khilaf lagi padanya. Ya ada khilafnya hak kemudian. Maka tak kalau itu tidak sah sembahyang zuhurnya. Kalau kita buat zuhur juga pun tak tadi. Yang kemudian daripada jemaah yang sah dengan ittifaq ulama tu padanya. Itu tak boleh kita buat zuhur lagi lah. Dan jika kita kata sebab diiringkan zuhur kemudian daripada jemaah serta diperoleh bilangan-bilangan. Kalau kita kata bilangan cukup dah, pasal apa kena buat zuhur? Bilangan 40 cukup dah. Kerana banyak yang tiada tahu rukun semaya. Ini betul. Pasal ahli jemaah seperti kita kata tadi, kalau 40 orang, kalau kita cek satu-satu, yang tak kena rukun semaya pun ada. Lepas tu sunat iringi zuhur. Jadi nampak rupa di sini, di hari ni, kita iringi zuhur tu rasa tak salah. Kerana banyak orang yang tak pandai buat semaya. Lepas pada jemaah. Dan banyak yang tidak kena fatihahnya. Ada setengah fatihah tak betul pun ada. Supaya ihtiyat pada ibadat. Maka adalah demikian itu tidak disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada jemaah. Sebab adalah demikian itu pada bilangan yang dimuktabarkan oleh syarak. Iaitu diperoleh orang yang kamalnya 40. Orang yang kamal seperti kita sebut. Ibarat dalam Qalyubi ada sebut di bawah yang kita baca tadi. Wa syartuhum sihhatu imamati kulli minhum lil baqin. Itu syarat 40 orang jadi sebut dalam kitab Muhalli. 40 orang itu boleh bergilir jadi imam gimari. Tukar imam boleh gimari. Mana semua tu kena pandai belakang. Maka tidak sah jemaahnya dengan syak pada bilangan Jumaat muktabar. Kalau kita syak tak sah di awal lagi. Maka tidak harus kerjakan Jumaat. Tetapi haram lagi tidak sah Jumaatnya. Maka semaya zuhurnya itu wajib kemudian daripadanya. Pakai waktu zuhur itu wajib. Maka jika dikata orang. Maksudnya kalau orang itu dia kata. Saya taklid kaum qadim. Yang kata gitu. Saya buat pendapat kaum qadim. Kaum qadim ni dia pendapat Imam Syafi'i sebelum dia bertapak dan menetap di Mesir. Itu kaum qadim. Maka lahu Syafi'iyu qabla Misra. Hamba taklid pada kaum qadim. Saya ni bukan kaum qadim ni. Ataupun taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya daripada 40. Dia kata semacam tu. Lepas nak jawab ke mana? Maka demikian itu sah jemaahnya atas kaul itu. Maka jadilah sembahyang zuhur. Kerana memeliharakan khilaf orang yang tidak mengesahkannya. Lepas tu jawapannya, hak orang kata saya taklid kaum qadim. Maka kita jawab katanya, adapun taklidkan kaum qadim, maka ada kaum qadim yang mengatakan sah 3 orang, 4 orang, wajib jemaahnya itu. Khilaf ulama menyabitkan kaum itu ada khilaf lagi dengan ulama. Bukan ittifaq. Yang sebab kaum qadim tu khilaf lagi daripada imam mazhab kita Syafi'i ni. Jangan dia kata mazhab lain. Dan jika fardukan sabit kaum itu mazhab Syafi'i, kita boleh kata pendapat yang sahih, hak kata boleh 3 orang, 4 orang tu. Maka tempatnya harus itu jikalau tiada di dalam dusun itu melainkan yang kurang daripada 40, tiada yang lain. Mana orang kurang di awal lagi dah. Ini orang banyak, bukan kurang dah. Maka hendak ia sembahyang jemaah juga. Dia nak buat jemaah juga. Buat dengan tak ada orang itu, maka tu boleh lah. Maka haruslah taklid ia. Itu boleh taklid. Sebab tiada dimaujuk 40 orang sekali-kali padanya. Ini orang lebih. Tapi nak taklid lagu mana moga orang lebih dah. Maka adalah pada masalah ini, kita jawabnya taklid itu sungguhnya harus juga. Tidak sunat dan tak wajib taklid. Masalah taklid ni apa hukum? Harus. Bukan wajib taklid dalam bab fiqh. Dalam bab akidah, taklid tak jadi imam. Pendapat yang muktamad. Dalam bab akidah. Dalam bab fiqh ni harus taklid. Bukan sunat, bukan wajib. Harus taklid. Dalam bab akidah, dalam bab i'tiqad dan pegangan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, siapa yang i'tiqad dengan secara taklid, maka imannya dikhilaf di kalangan ulama. Kata setengah,
jadi imamnya, kata setengah tidak sah imannya. Tu bahaya sikit bab taklid dan bab akidah. Kita tengok bilangan apa ni? Kedua tu di bawah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata, bagi para ulama itu tentang bilangan yang terjadi dengannya Jumaat itu 15 pendapat. Ni tengok. Bilangan Jumaat. Hak kita ada bercara 40 ya. Dalam mazhab kita 40. Tu tengok ulama dia khilaf. Bilangan Jumaat banyak lagi situ. Lagu mana? Sah Jumaat daripada seorang jua. Wak sore boleh. Jadi tak ada sore Jumaat. Subhanallah lah. Ada ulama, tapi ini riwayat Ibnu Hazmin mazhab Zahiri. Kita tak tepi dulu tu. Yang kedua, dua orang seperti solat berjemaah. Tak imam sore, tak khatib sore. Tak khatib baca ketubah, tak imam jadi imam. Sah juga. Pendapat Nakhai dan Ahli Zahir dan Hasan bin Hayy. Yang tiga, dua orang serta imam. Maknanya sini tiga orang. Makmum dua, imam satu. Boleh. Ni royak pendapat we tahu. Jadi nama nak main taklid main sore dua pada tu. Royak we tahu. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Ni ulama Hanafi. Yang tiga orang serta imam, mana 4 orang. Pendapat Abu Hanifah dan Sufyan As-Sauri. Yang kelima 7 orang. Ikrimah pendapatnya. Yang keenamnya 9 orang. Pendapat Rabi'ah. Ada pendapat 12 orang. Pendapat Rabi'ah juga pada satu riwayat. Pendapat yang ke-8-nya 12 orang lain daripada imam. Maknanya 13 orang. Yang ke-9 20 orang riwayat Ibnu Habib daripada Malik. Yang ke-10 20 orang serta imam, 21 hak ni. Dan 40 orang serta imam. Hak ni pendapat Imam Syafi'i. Pendapat saya lagi 40 orang lain daripada imam, makna 41. Apa dah? Hak ni 41. Pendapat Imam Syafi'i. Dan 13-nya 50 orang. Ini ramai lagi. Pendapat hak saya lagi 80 orang. Pendapat yang terakhirnya jemaah yang banyak yang tidak terhingga. Ramai beratus-ratus. Mana ramai lagi. Penuh. Itu lebih kurang pendapat yang disebutkan di sini. Yang nakal pada kitab Fathul Bari. Kemudian masalah taklid di bawah tu panjang lebar sangat yang kita sebut. Mari sekali dengan talfiq dalam mazhab apa. Kita pindah pergi kepada surat 329 lah. Agak tuan tu baca situ. Maka kita peliharakan kaum yang mengata tiada sah jemaahnya dengan yang kurang bilangannya daripada 40 lagi haram mendirikan. Kita jaga mazhab tu lah. Bila bilangnya 40 ni kalau apa dah? Peliharakan kaum yang mengatakan tidak sah jemaah dengan yang kurang. Bila tak cukup 40 maka tak boleh buat jemaah. Yang nak 40 bermolek. Kita jaga kaum tu lah terlebih aula, terlebih comel lagi dan terlebih afdal kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram, daripada memeliharakan kaum yang mengharuskan taklid jua. Kita ihtiyatilah, ihtiyati dia panggil. Iaitulah kaum dhaif. Hak boleh harus taklid kaum dhaif. Dan lagi adalah demikian orang yang memudahkan agama Islam sebab tiada ia amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Buat mudah-mudah dengan agama, tidak suruh dengan benda baik, tak larangkan benda jahat. Maka demikian itu dosanya amat besar, lagi balanya umum. Maksudnya bala akan turun kena belaka, tak kira siapa. Maka wajib atas orang yang kuasa, mana pemimpin-pemimpin daripada raja-raja dan hulu balang. Tulis saya itu.
hulu balang dan lain-lainnya, bahawa menyuruh mereka itu belajar. Sebagai orang atas yang berkuasa ni, ya ada jawatan kuasa yang jadi raja pemimpin dan waliul amri ni, suruh rakyat bakal belajar belaka dengan dikeras, dengan dipaksa dan dengan menakutkan mereka. Siapa tak belajar akan ada tindakan sekian-sekian. Dan jikalau dengan perang sekalipun, mana kita menakuti siapa keperai sekalipun, kerana mereka itu pada hukum syarak ia meninggalkan sembahyang. Pasal tak erti sembahyang cara hukum ni, cara rukun sembahyang. Kerana sembahyang tidak sah sebab tidak tahu rukun sembahyang. Bila tak tahu rukun sembahyang, walau dia sembahyang pun serupa dengan tak sembahyang lah. Ataupun sebab tidak kena huruf Fatihah bacaannya dan tidak ia belajar mereka itu. Jadi Fatihah tak betul, belajar pun tidak. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar. Dan wajib atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu. Kita balik kita hak pandai hukum sikit sebanyak pula, panggil dia mari mengaji. Dia tak si mari juga, tak ada arah lah. Yang pentingnya balik kita ni kena suruh dia mengaji juga. Suruh betul-betul dia belajar. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia. Maknanya dengan mengetahui rukun-rukun sembahyang tadi. Kalau tak tahu rukun sembahyang tak sah Jumaat. Dan lain-lain lagi dah. Maka wajib pula tu. Wajib kena belajar. Maka inilah setengah daripada sebesar-besar mungkarat. Sebesar-besar perkara mungkar yang tak belajar ni. Maka tidak diuzur pada kita meninggalkan dia. Mana wajib mesti kita kena mengajar dan hak tak pandai tu kena belajar. Dan tiap-tiap orang yang tidak mengikut, maka wajib oleh raja-raja menjanji seksakan mereka itu dengan perang dan lainnya. Kita suruh dah, dia tak turut lagi. Kita panggil pun dia tak turut, keluar undang-undang pun dia tak patuh. Itu pihak yang berkuasa tu kena ambil tindakan lah. Kalau kita siapakah tahap perai ke perai lah. Maka wajib kita marahkan akan sehingga-hingga marah. Seperti kita marahkan orang yang membinasakan harta kita. Kena marah sungguh seperti dia nak kena barang kita. Dan lebih lagi pada tu. Kerana ni hak Allah Ta'ala ni. Maka tak kalau itu wajib kita sembahyang zuhur jua. Moga nak buat jemaah tak boleh dah. Orang tak pandai. Bilangnya tak cukup. Buat zuhur. Sebab tidak peroleh syarat sah jemaah tadi. Tidak berdosa ia meninggal jemaah pada masa itu. Tapi tak kena belajar. Tetapi hendak ia bersungguh-sungguh menyuruhkan mereka itu belajar malam dan siang. Kena mengaji semata-mata. Tak mengaji tak boleh. Dan haram ia dirikan jemaah. Sebab ayah buat jemaah lah tinggal situ ya. Sebab tidak peroleh 40 tadi. Jadi kesimpulan masalah orang tak cukup 40. Di kalangan 40 ada yang tak pandai rukun sembahyang. Ada yang tak betul huruf bacaan Fatihah dan sebagainya. Maka tak payah kita buat jemaah dah, kita sembahyang zuhur. Cuma sebelah balik pemimpin mesti kena ambil berat tentang belajar hukum-hukumnya terhadap rakyat dia. Baik dia suruh ke, dia mengajar sendiri ke, itu ikutlah. Maka kita mengeras amrun bil ma'ruf itu terlebih aula dan afdal. Tersuruh benda baik. Karena wajib lagi fardu'in atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadat yang ada mengatakan haram, mengerjakan dia. Ulama kata haram kita kata buat, itu kita amrun bil ma'ruf lah. Istimewa lagi tidak sah sembahyang jemaah atas kaum muktamad. Muktamad kata tak boleh kita sembahyang bila bilangan 40 tak sapa. Walaupun sapa tapi orang tak pandai bacaan Fatihah, dibilang tak sapa juga. Yang difatwakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i. Daripada kita memeliharakan kaum dhaif yang mengatakan boleh tadi. Yang adalah padanya ikhtilaf ulama menyabitkan dia pada Syafi'i. Kaum dhaif ini ada khilaf lagi. Yang kaum muktamad tidak ada khilaf. Dan yang kebanyakan tidak menyabitkan kaum yang mengesahkan dia pada mazhab Syafi'i. Walaupun ada sebahagian sahaja, bukan keseluruhan dah. Dan jika dikata hamba, fardu takdir, demo tu buat juga, orang tak cukup 40. Kerana masjid demo buat jemaah juga, orang 15 orang je. Dia jawablah no.
taklid Imam Abu Hanifah. Ada situ. Bukan kau tak lah, kau Imam Abu Hanifah. Yang mengharuskan dengan 3 orang. Hanifah 3 orang boleh dah. Ataupun taklid Imam Malik yang mengharuskan 8 orang. Ataupun 12 orang. Ataupun 20 orang. Kalau dia jawab lagu tu, itu pun tidak sah pula taklidnya. Tak sah taklid. Kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu. Kita tahu tak hukum di antara Imam Abu Hanifah lagu mana, antara Imam Malik lagu mana. Hukum tak tahu pun. Nak taklid dengan buta tuli tak boleh. Nak ambil, kawan saya taklid mazhab ni. Ada boleh tanya syarat-syarat taklid, tak erti pun. Maknanya taklid ni bukan benda yang mudah, payah. Nasbah kepada kita orang awam ni. Apa yang wajibnya dan syaratnya kita tak tahu dalam mazhab tu. Tentu taklid ambil yang mana mudah untuk kita beramal, dia panggil talfiq. Dan tak dapat tidak daripada keduanya supaya kita peliharakan jangan jadi talfiq hukum atas segala orang awam ni. Jadi talfiq jadi bertindai, jadi bercapur, jadi bertapung habis. Dan orang yang khawas tidak tahu pula. Tetapi mazhab dirinya ia tak tahu. Mazhab dia pergi sendiri pun dia tak tahu. Apakah lagi mazhab Hanafi, apakah lagi mazhab Maliki, Hambali dan sebagainya. Kita nak taklid tak boleh. Maka betapa mazhab orang lain pula. Maka hasillah pekerjaan keberatan atas waliul umur. Dan dosa yang besar atasnya. Jika tidak mereka itu mengheraukan pekerjaan agama. Manakala buat muda-muda, tak ada suruh ayat-ayat ni dia belajar, cari ilmu. Itu tanggungjawab atas wali amri lah. Istimewa pula sembahyang 5 waktu. Tuhan hari-hari. Kena tanggung lagi. Dan mendirikan dia dengan berjamaah. Itu pun kena royak belakang tu. Kepada makmum semua. Dan mendirikan sembahyang Jumaat. Seperti disuruh syarak. Maka adalah ia daripada yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar. Yang terlebih akbar daripada kabair. Kita tu fikir takut baca kebagar ke. Situ kita nak yang betulnya daripada kabair, dosa-dosa besar. Fikir situ kita. Dan terlebih afhash, terlebih keji daripada segala muharramat, perkara yang diharam oleh Allah. Hukum orang meninggalkan solat. Ni kita masuk hukum cara masalah orang tinggal semaya ni lagu mana. Tinggal semaya tak kena semaya. Dia kata, yalah tapi hukum tu. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkufurkan orang meninggalkan sembahyang. Siapa-siapa tinggal sembahyang qad kafara. Berat sikit je. Tengah hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Faman tarakaha faqad kafara. Bermula janji yang antara kami dan antara mereka itu, antara orang kafir ni, ialah sembahyang. Perbezaan antara kita dengan orang kafir, sembahyang sebagai had hudud dia. Maka barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sebenarnya telah kufur ia. Di sini ulama tu bagi 2 pendapat. Hadis tu dia panggil umum. Kalau kita pakai zahirul hadis, mereka yang meninggalkan sembahyang betul-betul jadi kufur. Kufur ni kufur jatuh agama. Tapi ulama dia hurai dalam kitab-kitab lain. Masalah orang yang meninggalkan solat jadi kufur ni, mengikut pendapat yang muktamad dan kebanyakan fuqaha, masalah bila dia iktikad kata halal tinggal solat. Itu jadi kufur. Bila kita soal kenapa awak tak solat? Solat tak wajib atas saya. Itu kafara. Dia ingkarkan benda Allah Ta'ala fardu. Tak? Saya tak kena solat dah. Tuhan tak fardu atas saya pun. Kafara. Tapi kalau dia tinggal kerana dia malah, bila kita tanya kenapa awak tak solat,
Saya malah lah betul-betul selalu lah. Nanti tengoklah tahun 2020 saya solat. Lah ni saya nak puas hati dulu. Tapi bila kita tanya, adakah wajib? Memang wajib. Maka orang sana dia tinggal solat hukumnya ulama mengatakan tak jadi kafir lagi. Cuma dosa besar. Nah, tapi kalau kita tengok zahir hadis, Nabi itlaq kafara tinggal dengan ingkar ko, tinggal dengan malah ko, kafara. Apa tu dah? Ada ulama, sebagian ulama mengatakan kafara situ masalah yang tidak ingkar saning kufur ni'mah. Kufur ni'mah dia panggil. Ada ulama mengatakan. Dan lagi sabda Nabi SAW, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengajanya, maka sonyo telah kufur hal keadaannya nyata. Kufur terus dah. Itu pun sama juga hadis seperti mana kita hurai saning. Masalah kufur ni, kufur kalau ingkarkan solat. Kata setengah tidak ingkar sekalipun dah jadi kafir dah. Jadi tak payah. Apa ni, jangan sama sekali kita tinggal lah ibadat solat ni. Kita nasihat kepada anak-anak muda yang belum lagi faham agama, bak semaya pun buat mudah-mudah. Baca hadis dia dengar katik sikit sebanyak. Dan pada hadis yang lain, man tarakas salata faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sungguhnya telah lepas ia daripadanya janjian Allah dan Rasulnya. Atau dia tinggal salat. Banyak lagi hadis tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, man hafaza 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa memeliharakan atas sembahyang adalah baginya nur dan burhan. Mana burhan yakni penunjuk dan kelepasan daripada hari kiamat. Sebagai hujjah selamat kita di akhirat esok. Wa man lam yuhafiz, ni sambung hadis atas lagi tu. Alaiha lam yakul lahu nuran, lam takul lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa Ubay bin Khalafin. Barang siapa tidak memeliharakan atasnya, tidak ada nur, orang yang tak jaga solat, dan burhan dan kelepasan adalah pada hari kiamat nanti serta Fir'aun, Qarun dan juga Haman, juga serta dengan Ubay ibn Khalaf. Ini fok-fok kafir belakang ni. Astagfirullah Allah Ta'ala. Maka sungguhnya telah dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah dengan kufur orang meninggalkan sembahyang. Banyak hadis-hadis yang kita baca saning yang menjelaskan dan mensarahkan bahawasanya siapa yang tinggal sembahyang adalah hukumnya kufur. Dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat dan salafus salih hingga berkata setengah mereka itu, tiada aku dengar sahabat berkata pada suatu daripada segala amal, jika meninggalkan dia jadi kafir melainkan sembahyang. Apa yang dimaksud ibarat ni? Aku tak pernah dengar sahabat bercakap suatu yang jadi kafir bila tinggal melainkan sembahyang lah. Makna kalau tinggal puasa tak dihukumkan kafir, tinggal zakat tak dihukumkan kafir, haram tu haram lah. Tapi kalau tinggal sembahyang, maka Nabi soreh kata hukum jadi kafir. Berat dia panggil. Itu berat. Maka takut olehmu, kemudian maka takut olehmu, hei fak-fak muslimi orang Islam semua, penutup-penutup ilmu pada meninggalkan sembahyang ataupun meninggalkan daripadanya. Maka bahawasanya jika tiada engkau, kita tu kaf dua kali kita pakilah engkau. Kaf tu kita buang satu, tinggal satu je. Bahawasa jika tiada engkau perbuat seperti demikian itu, maka sungguh binasalah engkau. Kalau kita tak semaya, kita masih kekal dalam keadaan meninggalkan solat, maka binasalah kita dunia akhirat dua-dua selalu lah.
engkau setengah daripada orang yang binasa, dan rugilah engkau dunia akhirat. Dunia pun rugi, akhirat pun juga rugi. Dan yang demikian itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Sebut saya dah di sini. Kemudian muka di sana tu ada taklid sikit lah. Muka 336 tu tentang pendapat para fuqaha hukum orang meninggalkan solat tu. Ada sebut sikit situ. Kebanyakan ulama salah dan khalah. Imam Syafi'i termasuk juga, mereka berpendapat tak jadi kafir orang meninggalkan solat. Bahkan ianya pasti serta disuruhkan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu di dalam bawah. Sebalik jika tidak bertaubat maka dibunuhkan. Di sini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kita pergi mari duduk rumah, kau kena solat. Kalau tak solat dipancungkan. Kalau dia solat, dia taubat pada Allah, lepas. Kalau tak juga, maka hukumannya bunuh. Berat hukum tinggal solat tu. Kata Imam Abu Hanifah tak dibunuhkan. Bahkan kita ta'zir dan dihabaskan, dipenjarakan. Bubuh lep jaga. Kita ta'zir ni kita ambil tindak lah. Buat lagu mana cara pun. Kita denda dia. Sehingga dia sapakan dia tu bersolat. Itu khilaf di antara mazhab. Muka sana. Wajib menyuruh orang di bawah jagaan kita dengan solat. Mana orang yang duduk di bawah pemerintahan kita ni, keluarga kita, anak-anak isteri kita, suruh dia solat. Demikian lagi wajib atas kita bahawa keraskan atas ahli dan anak kita. Pertama kali ahli kita, isteri kita, anak kita, betul-betul suruh dengan sembahyang. Itu dah lepas mari dah perbahasan dia. Dan orang di bawah hukum kita, anak koli kita kah, pekerja kita kah, mendirikan sembahyang. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia, yakni akan sembahyang. Dan orang yang tidak mendengar dan mengikut, maka hendaklah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka itu sangat-sangat marah. Betul-betul kita kena marah dah. Kalau tak semaya aku nak hambak halau keluar pada rumah. Masalah. Atau betul kena sungguh-sungguh lah. Dan jangan kita kuatkan mereka itu dan bencikan seperti, dan sangat kita kuatkan mereka itu dan bencikan mereka seperti kita marah mereka itu. Jika ia menasakan harta kita. Kita kena marah betul-betul sungguh. Marah sungguh. Dan lebih lagi pula kita ingkarkan mereka itu kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana apa-apa, kerana Allah. Maka jika tidak dikerjakan demikian itu, maka adalah kita jumlah orang yang memudahkan agama. Kalau kita tak buat semacam dia sebut di atas tadi, kita sendiri juga termasuk orang yang memudahkan hal agama dan memudahkan tuntutan Allah Ta'ala dan suruhan Allah. Dan barang siapa tidak menerima suruhnya dan tidak memberi bekas suruhnya, maka diseksakan dia oleh Allah Ta'ala. Tuhan suruh kita tak turut, tak kita tak buat, akhirat akan kena azab Allah Ta'ala. Dan jika tidak memberi faedah barang yang kita takutkan dia. Jadi kita suruh dah, tapi tak turut juga. Maka hendak kita suruh jauh daripada kita. Mana kita tak bersahabat dengan dia dan halaukan dia daripada kita. Kita hambak terus. Artinya kita suruh ni suruh dah, tapi tak pakai kita juga. Kita kena asingkan dan kita kena menjauhikannya daripada kita. Maka bahawasa ia syaitan. Bukan orang lah tu. Dia panggil syaitan rupa manusia. Sayatin oleh insi. Tiada kebajikan daripadanya dan tiada berkat. Tak ada keberkatan, tak ada kebajikan berserta kita dengan mereka. Jadi kalau kita sahabat dengan dia pun tak ada barakah lah. Tak ada kebajikan pahala apa lah. Tapi atas dasar kalau kita duduk sahabat untuk kita menarikkan sedikit demi sedikit untuk dia solat, itu boleh dan disuruhkan. Mula-mula kita sahabat, dia tak pernah semaya, lama-lama kita tarik dia sedikit sekali dan kita hajar agama,
Itu paling comel sekali. Dan haramlah kita berkasih. Kita nak duduk berkasih sekali dengan nak berserah sekali, bersobat rapat, tak boleh. Dan sekedudukan serta mereka, itu haram juga. Maka wajib kita berseterukan dia. Buat musuh dengan kita lah, jauh. Dan memutuskan daripada berkenal-kenal dengan dia. Kalau kita pernah kenal pun, kita buat tak kenal lah. Pasal kita suruh salah dah, tak nak salah lagi. Kerana ia melawankan hukum Allah dan Rasul. Bukan kata buat solat saja tak lah. Buat lain semua ada hukum Allah ni. Siapa yang lawan hukum Allah dan Rasul, mesti kita kena menjauhkan. Jangan kita bersahabat dengan mereka. Kalau dia mengucap sekalipun tak. Orang tolak hukum Allah, tolak hukum Rasul, ni balas dia. Terjauh sudah. Seperti firman Allah Ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Tengok akhir ayat, panjang lagi ayat dia tu. Kat bawah tu kita ada sebut akhir ayat dia. Tidak engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian. Tak dapat apa? Berkasih mereka itu akan orang menyalahikan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau adalah mereka itu bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka, sekalipun tak boleh. Bila dia tak beriman, mana tak boleh kita nak duduk sekali dengan mereka yang tak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Walaupun kita kata ibu bapa sekalipun, tapi mesti kita kena segi kita kena hormat tu suku. Hormat mak ayah tu. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang menyalahi bagi Allah. Maksud nafi iman tu la yu'minu. Maksud ada iman betul? Ada. Nafi iman yang sempurna. Dan bagi Rasulnya. Jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarga. Dan sehingga barang dimaafkan bagi orang yang awam, yang lalai, yang terkelam dalam lalainya. Maka luputlah akan dia salat sembahyang. Hendaklah diqadakan bersegera, kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada kembali kepada umpama demikian itu. Kena taubat kepada Allah, lepas tu kembali sembahyang semula. Adapun mensia-siakan dia akan sembahyang dengan jalan, maka tiada jalan sekali-kali. Tak boleh sama sekali nak sia-siakan sembahyang. Maka betapa dan jikalau ada ia keluaran sembahyang daripada waktunya. Mana keluar sembahyang daripada waktunya, ia lain daripada ketiduran, dosa yang amat besar. Mana kalau habis waktu sembahyang, ia lain daripada tidur. Adapun kalau kita tidur, sabar kita tak sedar, bila kita celak mata, waktu sudah habis. Itu tak berdosa. Sebut lepas mari dah. Sebut mari dah. Termasuk kata uzur. Dan adalah ia bersegera mengqadakan dia sekalipun. Itu dia panggil mensia-siakan. Dengan lain daripada ketiduran. Dan tidak uzurkan membimbang dengan dunia dan lain daripada semayang. Melainkan ketiduran ataupun lupa juga. Masalah kita ni kalau kita ada, ya satu masalah juga tu. Masa muda-muda kita pernah buah lah. Kemudian kita tak sembahyang masa muda-muda. Setahun ke 2 tahun ke sebagainya. Bila kita mari tua, kita insaf, kita taubat dengan Allah, maka sembahyang tetap diqadakan. Maka qada sembahyang tu ada sebagian ulama mengatakan masa yang luang daripada kita tidur dan cari nafkah, wajib kita kena qada solat. Tak boleh buat hal lain. Qada. Ada sebagian ulama mengatakan walau kita buat sunat pun tak boleh juga. Kena terus qada habis kita tinggal masa dulu. Di kalangan itu juga ada ulama yang mengatakan boleh kita melakukan sunat. Dia khilaf di antara ulama tu. Di sini kita nak bersibuk dengan hal dunia, hak yang tidak termasuk kata benda hak yang wajib nafkah tu tak boleh lah.
Kita mesti penuhkan hari kita dan malam kita dengan qadakan apa yang luput yang telah lalu. Benda-benda hak wajibat, benda hak fardu lah, hak wajib. Maka hanyalah mana kena qada tu lah. Dan wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin, atas pemimpinlah bahawa menyuruh dan menekan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Pada ketubah tu suruh sembahyang 5 waktu. Dan jemaah dan Jumaat demikian juga samalah kena suruh. Dan wajib pula atas mereka itu diseksakan mereka akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktu sebab segan bukan ingkar. Kabar-kabar waktu sudah habis sembahyang sebelum buat lagi. Sebab segan, sebab malah. Atau kena buat denda dan tindakan tu. Atas pihak yang berkuasa lah. Atas orang atas kena buat semacam itu. Disuruh taubat dan sembahyang. Jikalau tidak mengikut, dibunuh akan dia. Tak turut juga bunuh. Suruh taubat dulu. Bila taubat, kita biarkan. Bila tak taubat juga, hukumannya bunuh. Ataupun diperangkan. Kalau lari, kita serang dia. Ataupun lainnya. Hingga mereka itu mengerjakan dia. Dan haram lagi berdosa apabila diam oleh orang yang merentah pekerjaan umat ni. Jadi dia sebagai pemimpin, orang yang buat dosa, buat benda mungkar, buat benda yang diharam, tak ada kata apa-apa pun, maka tu haram bagi dia. Daripada orang besar-besar seperti raja. Masalah juga tadi pemimpin ni. Kalau tak ada lari, jangan dikatakan lari. Suruh pula dia mau buat benda mungkar, tu berat sekali. Tu berat. Tengok akhirat esok lah apa nak jadi. Sebagai pemimpin, bila tidak tegah benda mungkar dan tidak suruhkan benda yang ma'ruf, itulah jadi. Jika mengetahui mereka itu tiada mengerjakan tersebut itu, sembahyang tadi, dan tidak dimudah atasnya daripada menandai pekerjaan umat ini, dan sebuah pada pemimpin jangan buat mudah-mudah urusan agama ni, kita kena ambil berat sikit. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu daripada zakat, puasa dan lainnya seperti sembahyang. Sama. Bukan kata sekadar bab sembahyang. Pihak pemimpin kena ambil berat di atas bab semua segala ibadat kita kepada Allah. Mana yang belum lagi buat. Rakyat-rakyat jelata yang belum lagi buat. Kena suruh. Yang mana buatkan benda yang diraka pada Allah. Larang. Itu sebagai tanggungjawab pemimpin dan orang yang atas. Sunat rawatib. Kita masuk kepada pembahasan sunat rawatib. Sikit lagi kita pergi. Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang lagi dan mendirikan sembahyang lagi, membanyakkan, memeliharakan segala sunat rawatib. Kita banyak kita buat sunat rawatib. Membanyakkan, membaikkan, memeliharakan sunat rawatib. Segala sunat rawatib ni sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia. Sunat rawatib ni sunat yang kapit fardu lah. Dulu daripada sembahyang fardu dan yang kemudian. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Kerana ada demikian itu segala sunat, ia menampilkan, menambahkan dan kekurangan fardu. Tapung lah kita panggil. Yang mana fardu jadi kurang, rawatib akan sebagai mesempurnakan yang fardu tadi. Maka apabila jatuh pada fardu kekurangan ataupun cedera sebab sedikit khusyuknya dan ketiadaan hati-hati, lalainya daripada demikian itu, adalah segala sunatnya itulah menyempurna demikian kurangnya. Jadi masalah kita semaya fardu ni bila ada kekurangan, kita nak ambil apa kita pung dan mencukup dan bawa sempurnakan solat kita. Dia tak lain tak bukannya ialah solat sunat rawatib. Kita tak pun tu. Rawatib sebagai mensempurnakan solat fardu.
dan membaikkan bagi demikian cedera itu. Dan jika tidak sunatnya, maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang. Jadi kalau kita tak buat sunat, solat fardu kita jadi tak sempurna dan cedera. Dan luputlah daripada fadilat yang amat besar yang dijanjikan oleh Allah bagi orang mengerjakan dia. Dan bagi orang yang mengerjakan dia dapat darajat yang tinggi di akhirat esok. Dan lagi adalah segala sunat itu labornya dan fardu itu kepala modalnya. Dia banding dan tasbih. Sunat ni habuai labor kalau kita menego. Yang fardu ni seperti kepala modal yang kita turun buat menego. Jadi kalau kita buat fardu seolah kata kita menego tak ada untung. Asal sunat tak buat. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada labor? Jadi jawabnya rugi. Menego tak labor. Jadi tak ada boleh apa. Karena fardu itu Allah Subhanahu wa taala fardukan dia. Dan sunatnya itu ia mendapingkan diri yakni kepada Allah, lagi menuntut dikasih yakni oleh Allah dan redanya Allah akan dia. Itu hak sunat. Jadi tajuk kita masuk masalah sembahyang sunat rawatib. Dan sungguhnya telah datang bahawasa pertama-tama suatu dihisab atasnya akan hamba Allah Ta'ala itu di akhirat nanti, iaitulah sembahyang. Mula-mula Tuhan nak isyak ni sembahyang segi ibadat. Apabila didapatnya kurang, dikatakan tilik olehmu adakah baginya yang sunat. Bila hisab-isaknya kalau kurang, maka Tuhan suruh malaikat cuba gicik dengan hak sunat ada ke tak ada. Kalau ada yang sunat, tambahkan dengan hak sunat jadi sempurna. Yang disempurnakan dengan dia akan dia sembahyang. Bahagian sunat rawatib. Kita pergi lagi 2-3 minit insya-Allah. 4-5 minit. Dan adalah rawatib itu terbagi atas 2 bahagi. Sunat rawatib dia 2. Pertama rawatib muakkad, iaitulah 2 rakaat dulu daripada subuh. Yang lepas subuh dia tak ada. Dia ada qabliyah. Maka hak sebelum daripada subuh ni yang muakkad. Jadi ditutupkan suruh kita tu buat jugalah. Ada berata uzur kena buat juga. Maka dalilnya kita dah sebut di bawah tu 2, 3, 4 dalil. 2, 3, 4 dalil yang kita sebut di bawah. Di antaranya kita bacalah satu hadis. Akal pertama tu dalil Nabi sabdanya, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Hadis tu panjang lagi tu. Maksudnya 2 rakaat sunat subuh itu terlebih kasih kepada aku ni, kepada saya daripada dunia sekaliannya. Dengan dunia kalau nak ukur dengan 2 rakaat sunat subuh, maka Nabi suka 2 rakaat sunat subuh lagi. Hak sebelum pada solat subuh tu. Lepas tu dalil itu ada lagi. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tu hadis sahih. 2 rakaat sunat subuh itu terlebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Tu hadis riwayat Muslim. Ada banyak lagi hadis di bawah. Silakan tengok sedikit situ. 2 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Dan 2 rakaat dulu daripada zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Ning hak muakkad ni. Hak ghair muakkad yang tak royak lagi. Ning solat sunat rawatib yang muakkadah. Belum zuhur 2, lepas zuhur 2. Dan di bawah tu kita sebut hadis mari tu banyak hadis juga. Jadi nak baca tu makan masa sangat dak, takut tak sempat. Kita harap baca di bawah dah, baca sendiri insya-Allah tak ada payah puas itu. Bermula sembahyang Jumaat demikian juga seperti zuhur. Jadi sana dia ceritanya masalah sunat zuhur.
pas hari Jumaat lagu mana. Kita pergi Jumaat tu, sunat kita semayang belum Jumaat 2 rakaat, selepas Jumaat 2 rakaat. Sunat kita buat situ. Seperti demikian juga. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, dia qabliyah tu dia panggil bukan muakkad. Yang ba'diyah maghrib tu dikatakan muakkad. Dan 2 rakaat kemudian daripada isya, muakkad juga. Semua capur-capur iaitu 10 rakaat. Bila ambil dah? Hataning. Jadi yang muakkad tu semuanya 10. Isya 2, maghrib 2. Zuhur 4. Lepas tu subuh 2. Hak asar tak ada. Kalau ada hak qabliyah pun bukan muakkad. Apa tu dah? Jadi 10 yang muakkad, ya pahala banyak daripada yang tidak muakkad. Hak 10 sana. Rawatib ghairu muakkad. Hak ni sunat rawatib juga, cumanya tidak muakkad. Dan keduanya sunat rawatib ghairu. Situ bukan ngo tu kita pakai kitab rin. Boleh baca belaka, cumanya tulis saya tu jadi jatuh silap tak kena nah. Ini sunat hak ghairu muakkad. Mana kita buat boleh pahala supaya tu lah, bukan tak boleh tapi tak dikuatkan sangat kita buat. Iaitulah 12 rakaat. Capur dengan 10 jadinya 22 rakaat sunat rawatib dalam sehari semalam. Tu dia. Capur 2 tu. Mana 12 rakaat ni? 2 rakaat dulu daripada zuhur. Yang tadi suku. Jadi kalau capur hak sebelum zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Jangan buat satu salam, buat suku-suku. Pasal dia asing-asing dia kan. 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Hak zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya, lepas daripada hak zuhur pun ada pula. Jadi hak zuhur yang banyak sikit lah. Dan 4 rakaat dulu daripada asar. Ni tidak muakkad ni. Jadi sebelum pada asar kita solat 4 rakaat. Tapi tidak muakkad. Kerana hak asar ni dia tidak adanya ba'diyah. Hak lepas tak ada ba'diyah. Kemudian boleh ke tak boleh kalau kita nak buat qada selepas pada asar. Jawabnya boleh. Satu masalahnya. Jadi kita ni selalu kita solat sunat qabliyah sebelum daripada asar. Walaupun tidak muakkad, tapi selalu kita buat. Tiba-tiba bila kita tak ada buat, demo sudah qomat di musalla di masjid, terus kita masuk solat jemaah selalu. Selepas daripada asar, maka boleh kita qadakan hak sunat sebelum daripada asar tadi, walau waktu tu waktu yang tak dibenarkan solat hak lain. Nampak tak? Boleh kita qada. Tapi bagi mereka yang selalu beristiqamah solat, buat seumur. Kalau kita nak buat rajin tunjuk ke orang tak boleh kacau tu. Kita ni malah supaya ngapa dah tak biasa buat sunat rawatib hak lain sama telah. Hak belum asar pun tak juga. Jadi tiba-tiba jatuh hari tu, semaya asar sudah buat rawatib ganti hak sebelum. Tak payah tu. Tak boleh, tak boleh. Sebab bukan adat kita dak. Dan 2 rakaat dulu daripada maghrib. Atau tidak muakkad tu. Buat tu boleh tapi tidak muakkad. Dan 2 rakaat dulu daripada isya. Itu pun tidak muakkad. Jadi jumlahnya 12. Capur dengan 10. Bilangan sunat rawatibnya 22 rakaat sehari semalam. Dan dinamakan sunat yang muakkadah dan ghairu muakkad sekaliannya rawatib. Rawatib pun dia panggil. Dan tawabi' bagi fardu. Jadi maksud dengan tawabi' ni mana yang mengikutkan fardu. Bila adanya fardu, adanya sunat. Walaupun qabliyah pun tak kira lah, bukan nanti ba'diyah dah. Bila ada fardu, adanya sunat. Kemudian katanya wajib disebut qabliyah dan ba'diyah. Ini cara kita semaya ni. Dalam sunat rawatib ni kita kena
hadir dalam hati kita ke tak kena hadir masalah qabliyah ba'diyah tu. Katanya wajib. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah. Contoh kita semayanya zuhur, qabliyah pun ada, ba'diyah pun ada. Jadi kalau kita solat sebelum zuhur kita tidak menentukan qabliyah, maka tak boleh. Tak jadi rawatib. Pas sembahyang kita jadi apa? Jadi sunat mutlak gitu ya. Sebab dia mesti kita kena ta'yin, kita kena menentukan qabliyah. Oleh sebabnya dia ada yang ba'diyah. Adapun kalau kita solat asar, maka asar ni dia tidak adanya ba'diyah. Dan kita solat sebelum pada asar tu tak payah kita menentukan qabliyah pun tak apa, sebab ba'diyah dia sudah tak ada tu. Boleh. Itu masalah dia. Dan yang tiada ada ba'diyah tidak disebutkan qabliyah. Tak payah sebut tu. Orang dah masalah. Subuh pun sama. Kita solat subuh 2 rakaat sebelum subuh dan kita tak sebut, kita tidak niat lafaz qabliyah, maka itu pun dah sah bagi kita. Oleh kerana ba'diyah dia tak ada bagi subuh. Tak ada ba'diyah. Seperti dikata usalli sunnatas subhi raka'ataini lillah. Itu boleh kata. Ataupun usalli sunnatal asri raka'ataini lillah. Kita tidak sebut qabliyatan ko ataupun ba'diyatan ko. Itu boleh lah. Sah lah. Dan pada zuhur ataupun maghrib ataupun isya, usalli sunnataz zuhri qabliyatan. Ni kena bubuh qabliyatan. Pasal dia ada ba'diyah. Ataupun usalli sunnataz zuhri ba'diyatan, itu pun kena bubuh juga. Maka qiyahkanlah pada maghrib isya seperti demikian itu juga. Qiyah dia lain sendirilah. Jadi tak sebut panjang lagi sekat tu, dia kata qiyah ambil sendirilah tu. Kita berada sekat tu dulu insya-Allah taala. Selepas zuhur pula. Solat sunat witir. Wallahu a'lam. Ni tolong baca, tak reti nak baca ni. Kata apa tak tahu ni. Tak reti sengertilah. Kalau soalan pun tanya sedikit. Masalah ta'imim mazhab Hanafi Ma'mun Syafi'i ni, kalau mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar adalah tak boleh kita nak ikut. Pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i. Imam Hanafi, Ma'mun Syafi'i. Kalau mengikut pendapat muktamad yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim dan kitab-kitab lain, maka tak sah nak ikut suku-suku. Tapi ada fatwa yang mu'asarah yang mengatakan sah kita ikut walau imam tu Hanafi sekalipun. Selama kita tidak yakin bahawasanya imam tu batal solatnya. Kalau kita betul-betul kita tengok imam Hanafi ke sentuh perempuan, patut dia solat jadi imam, maka tak sah kita nak turut tu. Dia pegang perempuan masalah Hanafi, dia tak batal. Sudah pegang isteri dia jadi imam solat, tak sah kita turut. Kerana di sisi kita batal solat dia. Walaupun pendapat kaum dalam kitab Muhalli mengatakan masalah dalam Syafi'i sendiri pun dia ada sentuh perempuan ni muktamadnya batal, lamis malmus batal dua-dua. Kita yang sentuh pun batal, yang disentuh pun batal. Ada pendapat hak muqabil al-asah mengatakan kalau kita sentuh perempuan, kita yang batal, perempuan tak batal. Kalau perempuan sentuh kita tak batal, dia yang batal. Maka pendapat tu mazhab Syafi'i dia ada sebut, kalau kita nak beramal waktu kita musim buat haji, boleh. Bila kita tawah mari di Jawa, Indonesia, mak tak batal tekak kita kan. Nak tubuh ambil wuduk pula jauh. Pakai taklid pendapat mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan boleh. Yang sebut dalam kitab Al-Jubi. Itu bab lain. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahna fil arifin wa qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.